Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari komponen kecergasan fizikal, iaitu daya tahan otot. Sebelum ini kita telah mempelajari kekuatan otot. Jadi hari ini kita akan memfokuskan kepada apa itu daya tahan otot. Daya tahan otot ialah keupayaan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam satu tempoh masa yang panjang. Contohnya aktiviti berlari, berbasikal ataupun aktiviti yang menggunakan tangan seperti berkayak yang memerlukan kerja dilakukan berulang kali. Biasanya apabila kita melakukan aktiviti seperti ini, otot kita akan berasa lesu ataupun penat setelah selesai melakukan aktiviti tersebut. Ini menunjukkan tahap daya tahan otot kita yang mungkin berada dalam satu tempoh masa ataupun pada jarak tertentu ataupun pada repetisi tertentu sahaja. Jika kita hendak meningkatkan daya tahan otot kita, kita boleh menambah intensiti aktiviti yang kita lakukan tersebut. Contohnya kita menambah jarak, kita menambah tempoh masa ataupun kita meningkatkan intensiti atau kelajuan atau menambah rintangan atau beban. Selain itu kita boleh juga melakukan program latihan ataupun kaedah latihan yang betul untuk meningkatkan daya tahan otot. Contohnya latihan bebanan, latihan lift-up dan sebagainya. Aktiviti membina kekuatan dan meningkatkan daya tahan otot sebenarnya aktivitinya sama, boleh jadi sama, tetapi apa yang membezakannya ialah intensiti. Mungkin boleh jadi berat beban atau rintangan atau juga repetisi aktiviti tersebut. Kita lihat graf yang berwarna-warni ini, yang terdiri daripada strength, muscle mass dan endurance. Endurance itu ialah daya tahan. Jika kita hendak membina kekuatan, kita boleh melakukan dengan repetisi yang rendah tetapi dengan beban yang tinggi, berat bebanan yang tinggi. Mungkin 1-2 repetisi dengan intensiti berat maksimum 80 ke 90%. Tetapi jika kita hendak membina massa mass ataupun hipertrofi otot, biasanya untuk mereka bodybuilder, ahli bina badan, mereka akan mengambil berat bebanan yang optimum dan repetisi yang optimum. Mungkin 10 ke 14 ulangan. Tetapi bagi membina daya tahan otot dengan berat yang minimum tetapi dengan repetisi yang tinggi, mungkin intensiti berat bebanan maksimum 20 ke 30%, tetapi dengan repetisi yang tinggi. Tidak semua atlet mahukan muscle mass ataupun membina otot. Jika berlakunya hipertrofi otot, berat badan mereka akan bertambah. Flexibility dan kelajuan mereka mungkin terjejas. Bagi sukan yang melibatkan kategori berat, contohnya tinju, angkat berat, sukan combat, biasanya jika ada penambahan otot, penambahan berat badan, mereka terpaksa bertukar kategori. Ini sebenarnya menjejaskan dia orang punya prestasi dalam pertandingan. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, mereka memang memerlukan jurulatih kecergasan. Yang keduanya ialah pakar nutrisi untuk mengawal berat badan, menjejaskan prestasi atlet semasa. Okey, kita tengok carta ini, macam saya beritahu tadi, 1 hingga 5 repetisi dengan intensiti berat maksimum untuk membina kekuatan dan hipertrofi otot. 5 ke 8 repetisi dengan
87 ke 80% intensity boleh membina kekuatan dan hipertrofi. 10 ke 15 repetasi excellent untuk hipertrofi, dan 15 ke 20 repetasi sedikit hipertrofi tetapi lebih banyak untuk daya tahan otot. Jadi ini adalah untuk rujukan untuk bagi latihan bebanan, tapi kita akan membincangkan kali ini ialah latihan litar. Yang pertama ialah kita tengok prinsip apa tujuan latihan litar ini. Mungkin untuk memfokuskan daya tahan kardio ataupun kita memfokuskan daya tahan otot. Yang keduanya, kaedah menjalankan aktiviti mestilah betul dan diselaraskan. Yang ketiga, aktiviti litar ini diatur rapi supaya tidak berlaku penumpuan bahagian otot yang sama secara berturutan. Contohnya sesi 2 bahagian otot shoulder, kemudian sesi 3 pun melakukan perkara yang sama. Ini sepatutnya dielakkan. Yang keempat, stesen-stesen dalam susunan yang sama setiap sesi latihan. Stesen ni boleh 6 ataupun 12 stesen pada satu masa. Dan yang kelima, menggunakan prinsip progressive overload. Ini adalah contoh latihan litar daya tahan otot. Ada 8 stesen. Kita lihat bagaimana cara melakukannya. Murid berpasangan, setiap pelaku dan seorang pembantu. Pembantu akan memegang kad skor. Sebelum kita melakukan aktiviti, kita perlu selaraskan berapa lama masa yang ditetapkan untuk melakukan aktiviti dan berapa masa yang perlu rehat untuk bertukar stesen. Pada latihan litar ini, murid melakukan senaman selama 30 saat dan 30 saat rehat di antara senaman, 1:1. Apabila pelaku selesai melakukan semua senaman di setiap stesen, dia akan bertukar pula dengan pembantunya. Pembantunya akan melakukan dan dia akan catatkan skor. Kita lihat lagi sekali latihan litar, dan kita akan tengok apa aktiviti yang dilakukan bagi setiap stesen. Untuk stesen yang pertama, pelaku akan melakukan lunges dalam tempoh 30 saat dan pembantu akan mencatatkan berapa banyak lunges yang pelaku lakukan. Dan apabila whistle tamat, pelaku akan berehat dan akan bergerak ke stesen yang kedua. Apabila sampai di stesen yang kedua, untuk juak tentera, dia akan menunggu whistle ataupun isyarat daripada jurulatih untuk melakukan aktiviti. Dan seterusnya, stesen ketiga, stesen keempat bangkit tubi, stesen yang kelima tricep press. Semuanya dilakukan dalam masa 30 saat dan selang masa rehat adalah 30 saat juga. Stesen 7 juak baring. Stesen 8 lentik belakang pointer. Sebagai langkah keselamatan, sebelum melakukan aktiviti, memanaskan badan terlebih dahulu. Lakukan aktiviti mengikut kemampuan. Senaman perlu dilakukan dengan lakuan yang betul. Jangan bergurau ketika melakukan senaman. Susun stesen supaya ruang melakukan senaman adalah selesa dan selamat. Ada satu lagi kaedah untuk pelaksanaan latihan litar, iaitu kita menggunakan ulangan sebagai intensity. Yang pertama, pusingan pertama ialah mencari dosis maksimum bagi setiap stesen. Contohnya, aktiviti di stesen 1 lunges dalam masa 30 saat. Berapakah ulangan yang dapat dilakukan oleh pelaku? Jadi itu dicatatkan sebagai ulangan maksimum. Sama juga dia akan diberi rehat. Ini 60 saat rehat. Yang maknanya 1:2. Di stesen yang berikutnya pun sama, dia akan mencari ulangan ataupun repetisi maksimum bagi setiap aktiviti dalam masa 30 saat. Apabila telah selesai semua aktiviti dan telah dapat semua dosis maksimum, langkah yang kedua ialah mencari dosis latihan. Pemain akan melakukan hanya 50% daripada bilangan ulangan maksimum yang dia lakukan pada sesi awal tadi.
Contohnya dia melakukan tekan tubis sebanyak 20 kali dalam masa 30 saat. Jadi semasa latihan dia hanya perlu melakukan 10 kali sahaja. Ini adalah contoh kaedah latihan lita yang kedua. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya harap kamu semua faham atas penerangan yang telah diberikan. Untuk mendapatkan lebih banyak info, para pelajar boleh mencari di laman web di Google ataupun di carian YouTube.